Okay, Alhamdulillah, we are here today for investment class. Okay, but before we start, I would like to know my students, right? So basically, I would like to know what is your background? You're from which program? Islamic Banking and Finance. Islamic Banking and Finance. Okay, all of you are from Islamic Banking and Finance. Yes. Yes. Okay, in what year? Third year. Third year. Third year. Okay, third year, right? Okay. Hold on now. Alright, so mana chat lah ni? Share conversation. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, firstly I'd like to introduce myself. Okay, my name is Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali. Okay, Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali. Okay, I am a lecturer from the Faculty of Economics and Muamalat. My room is at level 4. Okay, level 4, Faculty of Economics and Muamalat. You can call me Dr. Adli, alright? My areas are in finance, in also Islamic banking, and entrepreneurship, right? And I do also on marketing. All right. So to this semester, you will be with me for about 14 weeks. Okay, 14 weeks. Okay, to understand and to learn, understand, and also to comprehend about investment. Okay, about investment, about making money. Okay, about growing your money. Right. Okay. So I would like to have a show hand who have invest their money in any instrument in the Malaysian market. Please, please name, show hand in the chat. Raise your hand, betul ke? Dia ada raise your hand kan? Okay, raise your hand. Tak ada pun raise your hand. Okay, can you raise your hand? Ada dekat atas ni. Kat atas ni raise your hand. Like that. Okay. Muhammad Helmi, okay. Alright. Yang lain tak ada. Yang lain tak pernah invest. Tak pernah lah. Tak pernah. Tak okay. Alright. Okay, okay, this is we call it Shazana. Kenapa waiting? Guess. Okay, basically there are 4 types of people. Okay, 4 types of people in the world. Okay, this is from Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, the writer or the author of Rich Dad Poor Dad. Okay, he mentioned about 4 types of people. The first one is employee. Okay, the second one is self-employed. The third one are investors, and the fourth one are businessmen, okay, or women. All right. Majority of the people,
okay, in the world who are really, really rich from the quadrants of investors and business people, right? People who are working as employee, okay, as employee who work from day to day, right? Earning salary from month to month will not become as rich as the investors and business people. Okay, if you look at the people who are very, very rich, okay, for example, Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos. Okay, Jeff Bezos and Bill Gates are business people. Warren Buffett is an investor, right? You cannot find, okay, anyone who are just an employee, but they are among the rich people, right? Tak ada kan? Orang kerja-kerja biasa ni, ada tak yang kaya? Tak ada. Tak ada, alright? So if you want, okay, this is the thing. It's a choice, okay? It's the choice. It's a choice for you. If you want to become rich, okay, you have to follow what the rich people do. Correct? Siapa sini tak nak kaya? Saya nak tanya. Nah, Siapa sini tak nak kaya? Yang tak nak kaya siapa? Ada juga yang tak nak kaya. Aiman. So saya nak, kita nak bagi interaktif, saya cerita sikit. Ya, ni introduction je ni, introduction dulu. Okay, introduction ni, ni maksudnya ta'aruf kepada investment class. Okay, ta'aruf pada investment class. Alright, pasal dah makin kosong dah. Tadi ramai, sekarang ni dah makin kosong. Dia hilang. Okay, siapa sini yang tak nak kaya? Yang nak kaya berapa? Yang nak kaya siapa? saya. Okay. Nak kaya confirm. Lelaki saya tengok lelaki yang perempuan kurang nak kaya. Saya tak kaya. Azrul nak, Okay. Azrul. Okay, kalau you nak kaya, you pergi beli kaya kat kedai runcit banyak. Tak adalah. Okay, saya bukan apa, saya business saya, family saya ada buat kaya tu. Okay, ada buat kaya tu. Okay, parents saya lah, dia buat kaya. Tapi sampai sekarang tak kaya-kaya dia juga. Okay, so sekarang ni ramai yang nak kaya. Okay, tapi ada macam-macam jenis. Okay, there are many ways that you can become rich. But the conventional way, cara yang paling selalu orang buat ialah from these two, which is investment and business. Business. Ini you tak dapat. You tak boleh nak deny business and investment. Okay, if you are only as what call it an employee, okay, macam saya ni seorang pekerja, tapi saya pun ada jugalah, saya punya investment, saya punya business. So basically kalau saya just kerja je, okay, sebagai pensyarah, okay, saya macam orang biasa lah. Okay, susahlah daripada tengah-tengah bulan akan habis duit. Okay, tapi kita kena ada income yang lain, okay, daripada investment, barulah kita boleh menampung kehidupan kita. Sekarang ni kehidupan kita ni memang makin lama makin standard of living ni makin tinggi. Okay, our standard of living is higher and higher. Okay, if last time, okay, you can actually have 3,000 per month and it's sufficient. But now it is not sufficient for you to have 3,000. 3,000 is just like celah gigi je 3,000, betul tak? Kan? Kalau saya bagi you 3,000 hari ni lah, sekejap je habis, betul tak? Betul. Kan? Betul. You beli iPhone 1 pun tak cukup. Tak pakai Berapa iPhone. sekarang ni? Tak pakai iPhone. Tak, contoh. Okay. Alright. So basically, okay, apa yang nak saya ceritakan ni, okay, you boleh jadi kaya kalau you jadi investor ataupun businessman. Bukan scammer. Scammer tak boleh.
Okay, scammer ke ataupun yang scam-scam ni minta jauhkan sebab kita nak dunia dapat, akhirat pun kita nak dapat. DDAD. DDAD itu slogan kita. Maksudnya kita nak dunia, kita pun nak akhirat. Kan? At least kita dapat dua-dua. Kalau kita tak dapat dunia, kita nak akhirat juga. Okay? Contohnya kita tak dapat dunia lah kan. Kita nak akhirat. Jangan kita dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Lagi kan. Maksudnya dunia dah lah tak dapat. Akhirat pun tak dapat. So maksudnya yang tu tak nak lah. Itu minta dijauhkan. So kita kalau boleh kita nak dunia kita dapat, akhirat pun kita nak dapat. Okay, kedua-duanya. Okay. So in this case, okay, to become an investor, okay, it's actually been done by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Nabi Muhammad dulu dia seorang usahawan, okay, businessman. Siapa yang jadi dia punya pemodal? Khadijah. Investor dia siapa? Khadijah. Investor dia. Nampak? Dua Khadijah. ni, dua. Okay. Dua orang yang paling dekat dengan kita sekarang ni, okay, Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah. Kedua-duanya seorang ialah usahawan, seorang lagi adalah investor. Betul tak? Okay. Sebab tu, okay, kenapa Robert Kiyosaki boleh katakan macam tu? Robert Kiyosaki ni bukan orang Islam. Dia kata orang kaya adalah businessman dan juga investor. Businessman or woman atau investor. Right? So basically, yang zaman dulu pun kita dah dapat dah macam mana Nabi dulu kan dia mengembangkan perniagaan, okay, Siti Khadijah, okay, dan Siti Khadijah adalah seorang pemodal, okay, seorang investor. Okay, dia ada modal, dia bagi modal dia kepada Nabi Muhammad SAW untuk didagangkan dan untuk mendapatkan keuntungan, to get income from business activities. So nampak tak benda ni adalah salah satu benda yang telah dibuat pada zaman dahulu. It's already been done in 1,400 years, okay, ago. So this is actually a noble way of how you getting income. Tapi saya tanya tadi, berapa ramai yang dah cuba mula untuk melabur? Tak ramai pun yang sudah mula menceburikan diri dalam pelaburan. Okay. Tak ada modal. Kenapa makin tak ada modal? Modal kita kena cari. Okay, so kenapa makin lama makin tak ramai orang? Sebab takut kena tipu. Tak. You punya ni. Makin lama makin hilang orang dia. Kita ada 90 orang tau sepatutnya. Saya tengok participant dulu Participant kita ada 92. Ada 92 tapi tak cukup. Ini dia mungkin dia tak menunjukkan muka dia lah ni. Okay, alright. Tengah make up. Tengah make up. Allahu Akbar. Yang lelaki make up ke? Okay, so sekarang saya nak tanya, suara saya clear atau tidak? Yeah. Clear. Sedap. Sedap. Ya, dah clear. Merdu. Bukan saya tanya merdu ke tak, saya cakap saya tanya clear ke tak. Alright, so okay, tak apa. Alright, so saya nak explain untuk 3 jam ni kalau sempat lah, kalau cepat habis kita. Saya nak explain perjalanan kita, okay, yang saya akan bawa you daripada minggu pertama sampai minggu ke-14. Jadi walaupun kita berjauhan tapi kita semua dekat di hati. Ada yang tidur dah ke? Ada. Ya, sebab itulah saya minta you all buka video. Kalau tidur tu kita boleh tolong kecutkan.
Alright, okay. Ini macam lah, ini nampak macam kelas sikit. Okay. Tapi kalau saya share screen, saya tak tahu apa akan jadi kepada ni. Nanti saya cuba share screen sekejap. Kalau saya share screen, dia akan jadi dia tak jadi apa dah. Dia jadi, nampak ni kan? Nampak saya punya screen ke? Nampak? Nampak doktor, nampak. Nampak Okay. midap. Nampak. Okay, ni saya nak explain tentang perjalanan kita. Okay, nampak kan dalam ni ada course information. Nampak Okay, yang ni saya dah upload dalam Teams. Nanti you boleh refer balik. Tapi saya akan explain pada hari ini apa yang akan berlaku dan apa yang harus dilakukan, what you have to do and what you need to submit, okay, for you to be able to pass the subject. Okay. Even though, ni satu je sebab saya ni orang yang bukannya akademik semata-mata. Saya ini adalah orang industri dan orang akademik, dua-dua. Okay. Jadi selalunya pelajar-pelajar saya, dia akan bersama saya sampailah dia bertahun-tahun. Okay. Sebab apa? Sebab dalam bidang pelaburan, dalam bidang saham ke, saya masih lagi aktif di dalam memberikan pendapat, memberikan pandangan, okay, in my Telegram group lah. So basically, the relationship will not end, okay, until we finish the subject, the program. Okay, the relationship will be until akhirah, sampai akhirat lah. Okay, alright. So this is investment pelaburan. Siapa sini yang termasuk kelas lain kena keluar lah. Confirm semua masuk ni investment. Betul. Betul. Confirm. Betul. Okay, saya tak nampak you all ni sekarang ni. Sekejap, macam mana saya bagi nampak kan? Dia minimize. Okay, tak boleh sebab saya dah buka screen. Okay, saya cuma nampak kecil je kat bawah. Okay. Okay. MFB 4013. Okay, my name is Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali. Okay. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali. Alright. So ingat nama tu. Okay. So this course is actually designed for students to equip them with knowledge of investment skills, specifically dealing with financial services. So you are from financial Islamic banking and finance, right? So this is very, very important for you. This is like your bread and butter. Maksud saya tu apa tu? Subjek ni, subjek bread and butter you. Maksudnya apa? Bahan asas. Maksudnya subjek ni bila you dah kerja nanti, you dah apa ke, okay, you akan banyak bercerita tentang investment kepada klien, kepada ni. So kalau you tak mahirkan diri you dalam bidang ni, okay, alright. Sorry about that. Okay, siapa tu? Alright. Kalau you tak mahirkan diri you dalam bidang ni, you akan ketinggalan dalam career. Okay, you akan ketinggalan dalam career. Saya expect you all mungkin ada yang akan kerja dulu, ada yang terus jadi investor, ada yang akan jadi businessman, terpulang lah. Tapi this is very important for you because this is your bread and butter. You punya bread and butter is this. Investment. Okay. Okay, ini yang lama yang lama face to face kan, non face to face, tapi total student learning time ialah 122 jam.
Okay, maksudnya kalau dalam kelas ni, you sepatutnya spend 122 jam. Okay, 122 jam. Barulah you dah boleh cover investment. Walaupun sebenarnya sikit, tapi that is a minimum requirement for you to master this subject. Okay, 122 hours. Okay. Alright. Credit value is 3. Okay, credit value is 3. Maksudnya 3 credit hour. Okay. Okay, this is learning outcome. Tengok The course learning outcome, the first one. Analyze the concept of investment and fully aware of the investment instrument offered in the market. So you kena tahu what is the concept of investment, and then you must know what are the investment instruments offered in the market. You need to know. Even though saya tak minat lah saham, saya tak minat lah derivatif, saya tak minat lah apa. Habis apa yang you minat? Saya minat, tak tahulah apa. Mungkin apa, Nelofa ke kan? Tak tahulah kan. So basically, you need to know these instruments. Alright? Number 2, you need to explain and analyze equities using fundamental and technical. Yang ni saham. Nombor 2 ni saham. Okay, saham. You kena tahu macam mana nak analyze saham berdasarkan fundamental dan technical analysis. Dan you bernasib baiklah sebab you masuk kelas ni. Kalau you masuk dekat luar tu, harga dia berpuluh-puluh ribu. Berpuluh-puluh ribu untuk masuk kelas 2 hari ke 3 hari ke. You dengan saya ada 14 minggu. Kan? So, saya tak percaya ke? Saya nak buka balik. Percaya ke tak percaya? Percaya. Percaya, doktor. Percaya. Percaya. Okey, saya nak tanya kenapa you cakap you percaya? Apa sebab? You pernah tengok ke iklan-iklan yang nak belajar saham ke? Berapa harga dia sebenarnya? Pernah. Dengar kat radio. Kat radio yang ni DDNK kata apa dia Biar tak answer janji kaya. Sri Ahmad. Tak apa, janji kaya. Okay, DDNK, Sri Ahmad, apa semua tu lah kan, AA kan, semua kan. Kalau DDNK, okay, yang ni saya tak nak cerita panjang-panjang lah dekat dalam ni. Nanti takut nanti diorang bash saya pula. Sebenarnya harga untuk ilmu saham ni memang mahal. Okay, ilmu saham ke, komoditi ke apa ke, memang mahal. You boleh dapat daripada harga 500, paling murah saya rasa 500 ke berbelas-belas ribu. Okay, untuk kelas VIP ke apa tu sampai 32,000, sampai ada yang 60,000. Okay, jadi orang sanggup bayar. Orang sanggup bayar sebab dia contohnya dia bayar kalau 10,000 pun, tapi dalam satu hari dia boleh dapat 10,000. Kan? Satu hari dia boleh dapat income 10,000. Okay, you rasa macam mana nak dapat income 10,000? Tak mustahil kalau nak dapat income 10,000 sehari. Okay, tapi modal you kena besar lah. Sebab kalau you dapat 10% daripada 100,000 ialah 10,000. Betul tak? Betul. Kan? Kalau modal you 100,000, kalau you dapat trading satu hari 10%, contohnya, okay, kalau untung lah, kalau rugi kena cut loss cepat-cepat. So kalau satu hari 10%, 10,000 sehari. Sebab tu dia sanggup bayar 10,000 pun dia sanggup bayar sebab ilmu tu ilmu lubuk duit. Tempat ni saham ni apa semua tu lubuk duit lah. Cuma kalau salah masuk boleh jadi rugi ya. Okay, boleh jadi rugi. Okay. Alright. So sebab tu saya bagi tahu yang dalam ni okay, kelas kita ni walaupun you tak payah bayar, okay, tapi sebenarnya dia punya nilai tu adalah sangat mahal di luar sana. Okay, sangat mahal di luar sana. Kalau luar sana tu you kena bayar beribu-ribu. Kat sini cuma bayar USIM je kan. You bayar USIM untuk pendaftaran, dapatkan degree. Lepas tu tiba-tiba dapat saya pula jadi pensyarah dia. Kan? Pensyarahnya kan. So lain sikit lah daripada pensyarah-pensyarah USIM yang lain. Okay. Pensyarah USIM yang lain mungkin dia hanya kepada textbook saja. Okay. Dalam teks saja. Tapi saya adalah gabungan
textbook dan juga industri. Sebab apa? Pengalaman saya masa saya mula-mula, contohnya melabur dalam saham, okay, saya pakai guna ilmu buku lah. Okay, ilmu buku sahaja. Tapi bila tu terjun dalam bidang saham, rupanya tak sama dengan apa yang buku cakap. Okay, buku cakap mungkin lain. Okay, dengan apa yang dalam pasaran saham. Okay, lain. It's totally different. Why? Because we involve with emotion. Emosi kita ni. Emosi dalam hati kan. Contohnya lah, kalau you berkawan secara biasa je, profesional, you tak ada emosi dengan kawan you kan, betul tak? Adalah emosi sebagai kawan saja kan, betul tak? Tapi kalau you dah bercinta dengan dia, kalau you dah bercinta dengan dia, setiap hari nak telefon. Sebab apa? You ada emotional feeling kat situ. Kan? Sehari tak telefon, contoh kan? Sehari tak telefon, dah rasa tak tenang hidup dunia. Contoh, kalau you yang pernah bercinta, yang pernah keras menonggeng, ada siapa-siapa? Kalau kan? Okay? Kalau yang tak pernah lagi pengalaman tu, nanti ada masanya, adalah pengalamannya. Kan? So, mungkin bercinta selepas kahwin ke dan sebagainya lah. Okay. So, apa yang saya nak cerita balik, saya share balik. Okay. So, yang ini adalah untuk kita analyse saham, okay, equities, using fundamental and technical. Okay, very expensive. Okay, the value tu very expensive. Sebab apa? You dapat dua-dua. If you are in the market, okay, industry, sometimes they only talk about technical, sometimes they only talk about fundamental. But now you are getting both fundamental and also technical. Okay, number 3, explain the Sharia and ethical perspective relating to investment issues in Malaysia. Yang ni tak susah lah, because I think this is very simple for you. So I don't think it's going to be a very big problem, because Sharia, okay, and also ethical perspective is already been taught, okay, to you from many classes, okay, from many subjects. Okay, alright. So okay, yang ni saya dah tukar. Okay, ini bukan lagi ni, sebab ini dulu kita ada exam dan sebagainya lah. Okay, yang ni kita dah tukar macam ni. Okay, kita ada tadi tu CNO 1, 2 dan 3. Alright, so assessment yang saya dah tukar daripada dulu final exam kan. Dulu ada final exam. So sekarang ni saya tak buat final exam. Okey ke tak? Okey. Okey, mantap. Seronok tu tak ada final. Sonok. Assignment banyak. Assignment tak apa. Ini assignment untuk you, bukan untuk masa untuk exam saja. Ini untuk you masa depan you. Okay. Yang apa yang saya ajar ni adalah untuk your future, not only for passing the exam. It's for your future. Okay. Terbaik. Orang sanggup bayar beribu-ribu nak masuk benda ni. You all kalau tak ambil peluang ni memang inilah. Okay, kita akan ada written test, case study. Okay, case study. Yang ni saya akan bagi case study ni kemudian tentang company yang dalam COVID tiba-tiba dia naik. Masa COVID-19 company lain jatuh, tapi company ni naik pula. Ada beberapa company yang naik dalam industri tertentu. In a specific industry has, contohnya Top Glove. Okay, betul. Dalam case tu ada Top Glove. Okay, lagi apa lagi?
Specialty, Supermax. Okey. Supermax. Okey. Ini siapa yang cakap tu? Mat. Yahya. Okey, so maksudnya dah ada pengalaman nampaknya dalam Bursa Malaysia. Okey, maksudnya case study ini akan diberikan dan you akan buat case study ini dan markahnya kita akan fleksibel lah 25%. Okey. So you ada 300 minit untuk prepare, 300 minit total. So lepas tu kita ada quizzes. Okey, saya tengok sini ada 14 quiz, maksudnya ada 14 quiz lah. Ada 14 quiz, tapi quiz senang je. Okay, lepas tu kita ada individual project, company analysis ni. Yang ni saya nak minta you buat dalam format buku, e-book. Saya akan bagi topik sebagai contoh. I will give you topic like technical indicators topic, fundamental analysis topic. For example, technical indicators, okay. Your topic might be RSI. Okay, what is RSI? You need to explain what is RSI. Okay, how you use RSI, when to buy, when to sell. Okay, dan tapi yang baiknya untuk projek ni saya nak ditulis di dalam bahasa Malaysia. Okay, dalam bahasa Malaysia. So it's not in English but in Malay language. Okay, yang ni satu lagi 25%. The fourth one is the group project or investment game. Okay, yang ni yang saya dah explain hari tu. You need to log in to TradingView. Dah Semua dah buat? Dah. TradingView. Dah. 35. Dah. Okay. Semua dah. Okay. Siapa yang belum lagi? Saya. Ada yang belum Okay, kalau belum sila masuk dalam TradingView. Okay, saya akan buka dia punya sekejap. Ada soundnya. Siapa punya sound? Okay. Okay, boleh tak nanti salah seorang share balik, minta yang siapa yang belum masuk tu, yang saya punya link untuk TradingView tu, yang reference saya tu. Okay, dalam investment game, you need to form a group of 3 orang. 3 orang Okay. Setiap orang akan ada 100,000. Okay, setiap orang ada 100,000, maksudnya modal you berapa? 300,000. Okay, 300,000, tapi you kena dalam grup tu, you kena ada strategi. Macam mana you nak invest duit tersebut dalam Bursa Malaysia. Okay, you kena ada strategi. You tak boleh lah seorang buat strategi lain, seorang buat strategi lain, seorang buat strategi lain. Tak boleh. Sama-sama ada strategi, sama-sama beli saham lain-lain tak apa, tapi strateginya sama. Okay, you can buy any type of any companies, but you must have the same strategy for your group. Okay, same strategy for your group, right? Okay, so I will share to you. Ni sekejap Saya bagi tunjuk. Okay, ini ialah TradingView. This is TradingView. Okay, this is TradingView. Alright, so boleh tak buka you punya, you pakai laptop ke? Ya saya. Boleh follow terus So you boleh you buka you punya TradingView. Okay, dalam contohnya you klik dekat penyaring saham.
Okay, sorry. You buka dekat mana skrip pasaran. Baik dia. Okay, buka carta lah, buka carta. Okay, bila you buka satu-satu carta, okay, dalam sini you ada dagangan kertas kat sini. Okay, dagangan kertas namanya ialah paper trade lah. Paper trade. Okay, dagangan kertas. So, dalam dagangan kertas ni, you akan ada RM100,000. Okay, RM100,000. Right? So, you hanya boleh membeli saham pada waktu Bursa Malaysia dibuka. Kalau time Sabtu Ahad tak ada lah. Time lepas pukul 5 tak ada. Dia hanya dibuka pada waktu Bursa Malaysia dibuka. Okay. So, macam mana nak beli saham contohnya? Kan? Macam mana nak beli saham? So, saya... Okay, dekat sini ada panel pesanan. Panel pesanan. So, you boleh beli. Okay, contohnya saya beli pada harga 19.5 harga. Okay, ini ada dua. Satu harga jual, satu harga beli. Okay. So, kalau you nak beli atau nak jual, ini harga jual. Ini harga beli. Okay. So, kalau contohnya saya... Hello? Hello? Tadi ada... Hello? Okey, dengar. Okey, contoh kalau you nak beli 100,000, kan? Ya, you boleh beli 100,000, okay, pada harga 19 sen setengah, kan? Ini beli So, you boleh set target cut loss kat sini. Okay, sebagai contoh, you nak ambil untung pada harga 20 sen setengah, 0.205. So, you akan untung 1,000 kat sini. Okay. Tapi kalau you nak set cut loss pun boleh. Cut loss ni maksudnya kalau dia jatuh daripada harga tu, you nak jual. Okay. So, 0.19. Contohlah Okay, you akan rugi 500. Okay, 500. Okay. So bila nak beli, just tekan beli. Yang mana tekan beli? Okay. Ni maksudnya pesanan. Okay, beli, jual. Ini nampak. You dah beli 100,000 unit quantity pada harga 19.5 sen. You nak ambil untung pada harga 20 sen setengah. Berhenti rugi pada harga 19 sen. Okay. Sekarang ni you masih lagi rugi RM120. Sebab apa rugi? Sebab ada kos broker dan sebagainya. Okay. So, ini untuk seorang. You akan ada 3 orang. 3 orang ni nanti akan dicampurkan setiap minggu. Okay. Kita akan ada dalam kita ada, kalau you tengok dekat dalam file sini, assignment, assessment. Bukan. Macam mana nak ke belakang boleh. Okay.
Class registration. Ni. Okay. Kat dalam ni, sebagai contohnya, you kena letak profit setiap minggu lah. Okay, 3 orang. Ya, ini individu. Okay, nanti you akan campurkan. So, ni group number. Okay, ini individual assignment topik. Lepas tu profit 1, minggu kedua, minggu ketiga. Okay, kelas dia ada 3 orang untuk KMD 1. Betul ke? Confirm ke 3 orang? Noraisha Adilah. Adakah Noraisha Adilah? Ni saya lepas punya kot. Mama Azmi ada tak? Kelas lain. Kelas lain. Itu kelas betul. Kami KME. KME. Tak, betul lah. Tapi saya ada juga KMD ni. Okay, kalau you KME pun ada. Oh. Ni KME 1. Okay, so nanti you kena masukkan semuanya. Berapa you punya profit minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Okay, profit dia contoh kalau minggu pertama you untung 100, dia akan minggu kedua dia turun pula jadi 90. Okay, minggu ketiga dia naik balik, jadi untungnya jadi mungkin 500. Okay, macam tu. Tapi untung rugi tu you kena tengok dia punya balance saja. Balance untung tu berapa. Contoh ni. Okay, balance untung ni. Untung kat sini. Maksudnya yang inilah. Kalau equity you 1891.07, you ambil 1891.07 ni. Ini untung lah. Sebab asalnya adalah 100,000 saja. Okay, asal adalah 100,000. Okay. So setiap minggu you kena update update sampailah minggu ke-14. Tak, saya rasa sampai minggu ni ya. Minggu ke-10 tak silap saya. Minggu ke-12. Sampai minggu ke-12 saja. You update setiap ni lah. So you boleh masuk dan you boleh update sendiri Saya tak ni. Okay. Alright. Yang ni faham ke? Doktor. Ya. Start minggu ni minggu depan. Minggu depan lah. Tak, jangan. Saya rasa minggu depan. Tapi minggu ni you belum tahu lagi pun. You tak payah beli minggu ni pun. You boleh beli minggu ke-12, minggu ke-10 pun tak apa. Kan? Kalau you nak beli minggu ke-10 mungkin lambat lah sikit. You tak ada apa-apa yang you beli. Tapi kalau you nak start minggu depan, dan kita akan start minggu depan lah. Maksudnya you boleh start minggu depan. You boleh start minggu depan untuk you mulakan, iaitu bermula pada Isnin minggu hadapan. Okay, boleh buka je pukul 9 pagi, you boleh dah beli. Tapi tak semesti you kena beli pada Isnin tu. You boleh beli hari Jumaat ke, you boleh beli hari Khamis ke. You tak nak beli minggu depan pun tak apa, you nak beli minggu lagi satu pun tak apa. Okay, maksudnya kat sini kosong lah. Dia punya keuntungan kosong lah, tak ada apa-apa lagi. Okay, sebab mungkin you tak confident lagi kan nak beli kan. Tapi sebenarnya dia boleh je beli apa-apa pun. Tapi sebenarnya yang pertamanya ialah you kena tahu apa strategi you nak pakai. Okay, apa strategi you nak pakai untuk beli dan jual saham. Okay, so itu adalah 4 assignment yang kita akan buat pada subjek ni. Okay, ada written test, ada quiz, ada individual project, ada group project investment game. Alright, so saya akan explain juga lagi tentang konten dia. So untuk konten dia kita ada 14 minggu. First is introduction to investment. This one is minggu ni saya dah bagi 2 video. Betul tak? Video pertama ialah introduction to investment. Video kedua konsep investment. Video kedua adalah video tentang okay.
So minggu dah hadapan kita akan cover basic concept of Islamic investment. Next is Malaysian securities market, then share valuation, then technical analysis. Ini fundamental, yang ni ialah technical. Okay, yang ni saya tulis ni fundamental. Okay, untuk yang ini 4, 5 dan 6, 7 ni mungkin kita akan gunakan lebih masa. Okay, contohnya kalau saya guna ni lebih masa kat sini, maka saya akan kurangkan mana-mana di sinilah. Okay, and then pada minggu ke-8 kita akan lihat pada sukuk dan ada fixed income securities. Minggu ke-9 unit trust, minggu ke-10 dan 11 ialah portfolio management and monitoring. Yang ni yang assignment you nak buat nanti. Assignment yang you buat untuk you punya investment game tu adalah yang ni. Okay, portfolio management and monitoring. Okay. Minggu ke-12 dan 13 ialah real estate and other tangible investment. Ini ialah dalam property, hartanah. Okay. Saya sebelum dalam saham, saya dalam ni, hartanah. Okay, saya adalah pelabur hartanah. Okay, pelabur hartanah. Dan sekarang ni saya banyak kepada saham sebab hartanah ni dah ada lah, tapi saya nak kena tahu juga. Saya kena tahu juga bila saya mengajar, saya kena tahu benda tu. Okay. Dan last sekali ialah option dan futures. Okay, ini akan kita cover pada minggu yang terakhir. Okay, ada tak soalan tentang ni? Doktor, saya nak tanya pasal investment tu kan. Silakan. Okay, so kan yang 100,000 tu kita boleh syariah dengan non-syariah lah. Dua-dua boleh ke ambil yang patuh syariah je? Ke macam mana? Yang tu sebab tu lah nombor 3 tadi, nampak ni. Nombor 3 tadi apa? CLO 3. Course learning outcome nombor 3. Dia memang dalam TradingView tu dia ada syariah dan juga ada non-syariah. Dalam Bursa Malaysia pun ada syariah, ada non-syariah. So sekarang ni strategi you kena discuss dengan you punya team member. You nak balun non-syariah juga ke? Ataupun you nak syariah saja ke? You nak halal saja ke? Ataupun you nak yang haram pun sekali hantam? Kan? Nanti saya cakap bahasa simple supaya mudah faham. Okay, kadang-kadang saya ada masa-masanya saya terpaksa cakap macam tu supaya nak bagi kefahaman. Okay, so CLO 3 you ni, kalau you tak ambil yang syariah, tak tercapailah CLO kita. Faham ke? Kalau tak ambil yang tak syariah, kan, you punya strategi ambil yang tak syariah, CLO kita tak tercapai. Okay, course learning outcome. Learning outcome kita ialah kita nak student ambil yang syariah. Tahu kenapa benda tu syariah, kan? Dan supaya income dia halal lah. Okay. Income dia halal. Okey, tapi soalan yang baik sebab takut nanti ada yang beli kan. Okey. So sebelum beli check dulu, okey? So ada soalan lain? So CLO 1 kita adalah assessment type kita ialah quiz. Sebab tu saya ada 14 quiz. Okay, ada 14 quiz, ada case study. Final exam tak ada. Final exam tak ada. Okay, ada case study. Okay. So, okay. CLO 2. CLO 2 adalah yang tadi tu. Okay. Explain and analyze equities using fundamental and technical analysis.
Yang ni adalah case study juga. Okay. Case study dan juga individual assignment. Okay. Market security, share valuation, technical, okay, unit trust, portfolio management. Okay, ini. Dan juga group assignment, investment, game. So ini semua masuk CLO 2. CLO 3. Okay, CLO 3 ni okay, CLO 3 ni ialah dia termasuk dalam you punya game tersebut, iaitu CLO 3 tu adalah untuk syariah kan, syariah dan juga ethical kan, investment. So ini dah termasuk dalam you punya investment game tu. You kena bagi tahulah strategi you ataupun undang-undang you, kumpulan you. Kita hanya membeli counter-counter yang syariah. Kenapa kita beli yang counter syariah? You kena explain kan. Macam itulah. So ini adalah CLO 3. Course learning outcome, kita punya assessment adalah daripada game tersebut, okay, investment game. Investment game dan juga daripada assignment yang lain lah, iaitu group project yang lain. So case study, okay, dan individual assignment. Okay. Alright. Okay, ini lesson plan. Lesson plan saya dah ada buat. Okay. So contohnya minggu pertama kita ada video. Minggu kedua kita ada apa nak jadi. Okay, kalau ni tajuk video dia lah. Kalau counter jadi tak syariah. Ni ada video dia. Okay, lepas tu ada video yang lain-lain untuk Malaysia Securities, ada video lain-lain, share valuation, ada video lain. Okay, technical analysis, ada video lain. Banyak video saya bagi ni. Okay. Okay, lepas tu untuk unit trust ada video dia, untuk portfolio investment ada video dia. Okay, untuk option dan futures, yang ni saya akan buat video kemudian. Okay, last kali tu saya tak buat lagi video ni. Okay, ada soalan tak? Oh, dah hilang dah, mana-mana pergi ni. Kemana perginya semua sudah menghilangkan diri. Doktor, Ya. saya buka trading view tapi tak nampak lah dia punya dagangan kertas tu. Okey, tengok saya buat macam mana Okey, saya share balik. Okey, trading view kan. Okey, trading view tu, okey, kalau mula sekali kalau kita buka yang kita buka tradingview.com. Okay, dia akan keluar macam ni kan, betul tak? Okay. Betul. Okay, ini ialah page utama page utama. So sekarang ni kalau you nak cari contohnya top glove, you akan type top. Okay, kalau kita tengok top ni kita cari saham lah. Okay, glove. Yang ni. So you klik top glove nanti. Okay, you klik top glove. You pergi ke carta berciri penuh. Okay, klik kat situ. Okay, nampak tak ni? Penjaring saham, catatan teks, editor pine, penguji strategi. Ini dagangan kertas. So, you buka dagangan kertas ni. So, contoh saya nak beli top glove, saya belilah. Saya pergi dekat ni. Okay. Saya nak beli, contoh saya nak beli top glove pada harga RM8.86. Kuantiti saya beli 1,000 je sebab top glove mahal kan. Okay. So saya nak ambil untung pada harga, contohlah ikut je lah ni, sebab RM9.23.5.
Dan saya pun beli. So automatic tidak beli top glove, okay, pada 1000 kuantiti. Iaitu 8,000 lebih lah. Boleh kan? Boleh jumpa kan? Okey. Dia Boleh, mula-mula keluar panel dagangan, kita kena pilih paper option untuk paper trade tu, baru ada benda ni. Ya, Dagangan kertas. okay. Sebab Dia mula-mula pasal dia akan jadi panel dagangan je. panel dagangan saja. Lepas tu tekan and then baru ada option sakso and then paper trade. Okay. Sekejap. You boleh tak share screen you? Boleh share screen you, tunjuk kawan-kawan. Dah hilang dah. Siapa yang share ni? Siapa yang share screen tadi? Ni doktor. Tolong share screen. Share. Tu kan ada option 4 tu kan. Tak nampak dia punya ni share screen. You pergi kat share content, lepas tu desktop. Oh, ini pakai ni. Pakai handphone ke? Pakai handphone doktor. Oh, pakai handphone. Okey. Ni? Siapa punya ni? Tunjuk. Sebab saya punya tu saya dah tekan dah paper trade tu. So dia punya option tu dah tak ada dah. Yang Azrul punya tadi tu ada. Okey, tu dagang kertas dah ada tu.